Ibnu Al-Qayyim menulis di salah satu bukunya, Syafa'alil. Dia mengatakan bahawa kadang-kadang orang berkata, apakah hikmah Allah SWT menciptakan iblis? Apakah hikmah dalam penciptaan iblis itu? Dan apa yang dia katakan dalam bukunya adalah Allah SWT dalam rahmahnya, dia menunjukkan kejahatan dalam sifat kepribadian, dalam sebuah entiti. Sekiranya Allah Azza wa Jal mengkehendaki, kejahatan tidak akan berada dalam sebuah entiti tertentu. Hakikat bahawa ia adalah sebuah entiti, ia sebenarnya menjadikan anda lebih sedar. Ia membuatkan anda lebih berhati-hati. Anda tahu apa yang harus diperjuangkan. Berjuang untuk melawan syaitan. Inna syaitana lakum aduun. Allah berfirman, syaitan adalah musuhmu. Fattahizuhu aduwa. Buatkan dia sebagai musuhmu. Dan dari itu adalah hikmah cerita bapa kita Adam AS dan Iblis. Ada hikmah bahawa ayah kita dihasut oleh iblis, bahawa iblis menyebabkan kejatuhan ayah kita. Sesiapa yang merosakkan keluarga kita, kita akan marah kepadanya. Sesiapa sahaja yang mengetawakan keluarga kami, sesiapa yang mendatangkan kesusahan kepada ayah saya, kepada ibu saya, dia akan menjadi musuh. Oleh itu, ketika entiti iblis menyebabkan kejatuhan kita, bagaimana kita tidak boleh membencinya, kan? Bagaimana kita tidak boleh menghina dia? Bapa kandung kita dicederakan oleh iblis, diusir dari jannah kerana iblis. Bagaimana mungkin kita tidak mempunyai permusuhan? Itu adalah hikmah Allah. Bahawa entiti itu masih hidup sekarang. Iblis yang sama, bukan hanya keturunannya. Iblis yang sama yang melakukan apa yang dia lakukan. Itulah musuh kita. Dan kita harus berhati-hati supaya jangan membawanya sebagai kawan tetapi sebagai musuh. Dan Allah SWT menyebutkan tentunya dalam kisah Adam AS dalam setengah dozen ayat. Begitu banyak kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dari situ kita perlu berfikir, mengapa kisah Adam AS disebutkan berkali-kali? Kisah iblis dan hasutan iblis berkali-kali. Kerana Allah Azza wa Jal mengkehendaki kita untuk tahu realiti iblis. Dia berbohong kepada ayah kita Adam AS. Dia berbohong kepadanya terus ke wajahnya dan dia berkata, Allah telah menyuruhmu untuk tidak memakan dari pokok ini kerana Allah tidak mahu memberikan kamu kehidupan kekal. Pembohongan terang-terangan belaka. Sekiranya kamu makan dari pokok itu, kamu akan hidup selama-lamanya. Bohong. Dia berbohong terus ke wajah Adam AS. Dan ayah kita Adam AS seperti kita percaya pula hasutannya. Dan dia tergelincir. Seperti kita tergelincir ketika kita mempercayai iblis. Dan iblis kemudian berkata, nasiblah engkau, aku berjanji. Allah berjanji. Kamu percaya janji aku dan bukan janji Allah. Dalam satu ayat Allah Azza wa Jal mengatakan bahawa setelah syaitan diusir, syaitan berkata kepada Allah, Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Rabb, kata iblis. Ironinya kan, bahkan iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Walaupun dia menghasut manusia dalam menolak Allah sebagai Rabb. Fikirkan perkara itu. Iblis sendiri mengakui Allah sebagai Rabb. Dan iblis membuat doa kepada Allah. Qala Rabbi. Iblis berkata, Rabbi, Tuhanku. Kerana dia ni bukannya bodoh. Dia tak bodoh. Dia tahu Allah menciptakannya. Dia tidak menafikannya. Tetapi dia mahu membiarkan orang lain menafikan apa yang dia sendiri percaya. Jadi dia berkata, wahai Rabbku, kerana engkau, kan, sudah tentu iblis menyalahkan Allah. Kerana engkau, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk siratakal mustaqim, di siratmu. Dan aku akan menghalangi mereka memasuki sirat. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan aku akan menyerang dari setiap sudut, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau akan mendapati sebahagian besar pengikut engkau. Kebanyakan penyembah engkau, mereka tidak bersyukur kepada engkau. Dan Allah Azza wa Jal menceritakan kisah ini kepada kita. Kita tidak berada di sana. Tetapi Allah SWT telah memeliharakan permulaan cerita kemanusiaan. Seperti juga dia ceritakan pasal pengakhiran kemanusiaan di masa hadapan. Supaya kita tahu siapa itu sebenarnya musuh utama kita. Subhanallah.